Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Murid-murid, hari ini kita akan belajar mengenai kefahaman surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini disebut juga surah Makiyah, yaitu surah yang diturunkan di Mekah. Surah Al-Fatihah ini mengandungi 7 ayat, termasuklah ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Bismillahirrahmanirrahim ini salah satu daripada surah Al-Fatihah. Dia tidak boleh dibaca tanpa Bismillah. Bismillah itu salah satu daripada ayat dalam surah Al-Fatihah. Surah ini dinamakan dengan surah pembukaan, iaitu Al-Fatihah itu maksudnya ialah pembukaan. Surah ini merupakan surah yang pertama dalam Al-Quran. Al-Fatihah juga dikenali dengan Ummul Kitab. Dalam surah Al-Fatihah ini mengandungi 3 ciri utama sesuai dengan warna di dalam buku teks murid-murid. Boleh tengok. Warna merah mengandungi ciri berkaitan dengan puji-pujian kepada Allah dan membesarkan Allah. Kita mengagung-agungkan Allah. Maknanya dalam solat itu kita mengagung-agungkan Allah, memuji-muji Allah. Yang ciri yang kedua iaitu warna hijau, iaitu kita berikrar, mengakui, mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah iaitu mengesahkan Allah. Allah itu satu. Bila kita berikrar, kita berjanji Allah itu satu. Kemudian ciri yang ketiga iaitu warna biru muda berkaitan dengan doa ataupun permohonan kita untuk diberikan hidayah dan berada di jalan yang diredai Allah. Diredai Allah apa maksudnya? Yang Allah suka. Okey, kita cuba tengok dalam surah Al-Fatihah mengandungi 3 ciri utama, iaitu yang pertama yang berkaitan dengan puji-pujian kepada Allah dan mengagungkannya. Perhatikan 4 baris yang awal warna merah. Ustazah baca, kamu perhatikan. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah ini Maha Pemurah, tidak lokek dan sangat penyayang. Segala puji hanya bagi Allah. Semua bentuk puji-pujian, semua yang terbaik hanya bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam itu apa maksudnya? Allah pencipta dan pengurus makhluk, semuanya bergerak mengikut kehendak Allah. Allah yang atur. Makhluk tidak mampu menandingi kekuasaan Allah. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah mengulang 2 kali. Allah ini sangat pemurah, tidak lokek. Dia banyak memberi sampai kita tidak boleh mengira segala rezeki dan bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan Maha Penyayang. Apalagi bentuk puji-pujian Allah. Allah menguasai pemerintahan hari pembalasan. Apa itu hari pembalasan? Hari akhirat. Hari akhirat disebut juga dengan hari kiamat. Ini berkaitan dengan puji-pujian, mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Kita mengakui Allah itu yang terbaik, Allah itu Maha Berkuasa. Kita wajib sedar dan wajib mengetahui Allah itu Maha Berkuasa. Ciri yang kedua daripada surah Al-Fatihah iaitu berkenaan dengan ikrar. Apa maksud ikrar? Kita mengakui dan berikrar. Mengakui dan berikrar mengesahkan Allah. Allah itu satu. Esa itu satu. Wajib kita sembah.
tanpa menyekutukan Allah. Apa maksud menyekutukan Allah? Kita bergantung selain daripada Allah. Contohnya kita berusaha bersungguh-sungguh tanpa melupakan perintah serta larangan Allah. Perintah Allah ialah solat. Perintah Allah ialah mentaati dan menghormati ibu bapa. Perintah Allah ialah membantu fakir miskin. Bentuk larangan Allah, jangan menyekutukan Allah dengan makhluk lain. Takut makhluk melebihi takutkan Allah. Jangan mencuri, jangan menzalimi orang lain, jangan bermain judi, jangan minum arak. Jadi kita perlu sedar yang mana satu perintah, yang mana satu larangan. Jadi kita berikrar Allah itu yang kami sembah. Allah itu yang kita sembah. Kita solat, apa yang kita lakukan ibadah yang Allah wajibkan, kita perlu buat. Hanya kepada Allah. Ini ikrar kita nih. Hanya engkaulah kami sembah, ikrar. Kita mengaku, kita berjanji, kita berikrar hanya Allah yang kita sembah. Dan kepada engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Bukan dengan bomo, bukan dengan duit, bukan dengan rasuah. Itu maksudnya. Kita selain kita berusaha, kita mohon pertolongan Allah. Ini yang kedua, ciri yang kedua iaitu berikrar. Kita mengaku, kita akur bahawa Allah itu Tuhan yang wajib disembah. Ciri yang ketiga iaitu doa diberikan hidayah. Kita minta, kita memohon Allah memberikan petunjuk berada di jalan yang diredai Allah. Yang diredai itu ya maksudnya ialah yang Allah suka. Selepas kita memuji Allah, selepas kita mengaku Allah itu yang wajib kita sembah, barulah kita minta apa yang kita mau, minta petunjuk jalan yang lurus. Kita minta Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Barulah kita minta apa yang kita mau minta. Itu adabnya bila kita memohon pertolongan dengan Allah. Kita mesti membesarkan Allah, kita mesti mengagungkan Allah. Kita memohon dengan Allah diberikan hidayah, petunjuk, isyarat, lambang, tanda macam mana kita jalan lurus. Ayat yang terakhir, yang ketujuh, yaitu jalan yang engkau kurniakan nikmat. Kita minta petunjuk, Allah kasih tunjuk jalan lurus. Yang mana satu jalan nikmat kepada mereka, yang macam mana Allah memberikan nikmat kepada orang yang sebelum kita. Kita minta juga nikmat jalan orang yang seperti yang Allah redha, bukan jalan yang engkau murkai. Jangan kita minta jalan yang Allah tidak suka, bukan jalan orang yang sesat. Ini yang kita minta Allah tolong jaga untuk kita. Dengan kefahaman daripada surah Al-Fatihah, kita dapat menikmati dalam solat bacaan kita itu.